A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salim sayyidina Muhammad ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Alhamdulillah, sekali lagi syukur kepada Allah kerana Allah memberikan nikmat kepada kita dengan kesihatan yang baik, kecerdasan kita, kecerdasan fikiran, sehingga kita mampu sama dalam program ni secara maya untuk bertemu dan berinteraksi pada malam yang ke bidang yang ke-63 program Jenazah Al-Quran Hidayah. Tuan-tuan, alhamdulillah kita syukur kepada Allah kerana kita semua diberi kesempatan kerana ada lagi kawan-kawan kita yang tak dapat kesempatan untuk bersama pada program ni kerana tak sihat, jangkitan COVID dan sebagainya. Di ketaman kami hari ini pun ada kes nanti kita kemudian jadi tak dapat tentu tak dapat bersama dengan kita kerana tak sihat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di kesyukuran ni patut kita tampakkan dengan cara memanfaatkan masa yang ada untuk melakukan perkara kebaikan, insya-Allah. Jadi salah satu cara kita boleh bersama dalam program ni untuk sama-sama kita membaca Al-Quran, mendengar tazkirah ilmu dan seterusnya, berbincang, berinteraksi untuk perkara-perkara kebaikan, berpesan-pesan kepada kebaikan, kebenaran dan perkara yang hak dan juga pesan-pesan kepada kesabaran, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah seperti mana yang saya maklumkan malam kemarin bahawa tetamu kita pada malam ni akan menjadi guru kita, menjadi khalifah kita dalam baca Al-Quran nanti adalah yang berbahagia apabila Dr. Profesor Dr. Ahmad Farhan bin Muhammad Sadullah, Universiti Islam Malaysia, kampus antara sekian dah ada bersama kita, dan Prof merupakan penasihat kepada Surau Taman Jawijaya, insya-Allah. Jadi sebenarnya pada malam ni Prof menggantikan jadual yang sepatutnya adalah Ustaz Muhammad Rawi bin Ibrahim daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA Syekh Abdul Fahim yang tak dapat menyertai lagi sekali pada malam ni kerana ada program di Pulau Pangkor pada mulai petang Jumaat sehingga hari Ahad, insya-Allah. Jadi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Prof Farhan kerana sudi untuk menjadi tetamu kita pada malam ni, insya-Allah. Jadi Prof pun dah ada, tuan-tuan pun dah menyertai bersama. Jadi rasanya kita tak ada insya-Allah akan dapat melaksanakan program ini dengan baik dan dapat melangsungkannya daripada awal hingga akhir, insya-Allah. Jadi untuk memudahkan program kita pada malam ini, seperti biasa, marilah kita sama-sama membuka program ini dengan baca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk siri yang ke 93 ni, seperti mana saya sebutkan tadi, tetamu kita adalah Prof Farhan, dah ada bersama kita, dan Prof Farhan pun sebenarnya dah sekali dah bersama kita dengan dalam siri yang lepas, kita sekali dah. Maksud dia kali ini adalah kali kedua kita berjumpa dengan Prof dan dengan mendapatkan ilmu daripada Prof, insya-Allah. Jadi pastinya kita boleh cepat, insya-Allah. Jadi kita akan meneruskan program kita seperti biasa, akan kita lakukan dalam 3
3 segmen. Segmen pertama kita akan baca Al-Quran. Segmen kedua kita akan dengar tazkirah. Bila Prof selesai saja baca Al-Quran, Prof nanti akan terus bagi tazkirah dan seterusnya. Masuk segmen yang ketiga, nanti kita akan berinteraksi, di mana saya akan buka untuk interaksi kepada beberapa orang ahli jemaah yang berminat untuk bersembang dengan Prof. Silakan nanti kita akan benarkan juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita teruskan, mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh supaya tuan-tuan memasang kamera video tuan-tuan dan puan-puan supaya tuan-tuan kelihatan di skrin untuk kita rasa ada bersama di dalam ni. Dan seterusnya tuan-tuan offkan tuan-tuan atau mutekan tuan-tuan punya mikrofon supaya senyap, supaya kita dapat dengar suara Prof nanti yang disampaikan oleh Prof nanti, insya-Allah dengan jelas. Jadi tuan-tuan, untuk malam ni seperti mana biasa, kita akan baca 2 lagi muka surat daripada Al-Quran. Jadi kalau tuan-tuan ada Al-Quran bersama masa Al-Quran, jadi tuan-tuan boleh buka muka surat 187 dan juga 188, di mana pada malam ni kita akan mula membaca surah yang baru, surah yang ke-9, iaitu surah Taubah. Ini kita akan baca surah Taubah, surah yang ke-9. Sama-sama boleh baca Prof, kerana Prof kita akan gunakan kaedah seperti mana kita baca Yasin, iaitu Khalifah akan baca dan kita akan ikut bacaan Prof. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tuan-tuan juga boleh melihat pada skrin. Kalau nak baca melalui skrin ada dipaparkan. Jadi rasanya semua dah siap. Jadi saya tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadhil Profesor Dr. Ahmad Farhan bin Muhammad Sadullah untuk meneruskan program kita pada malam ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Prof. Terima kasih Cikgu Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita sama-sama baca surah At-Taubah ayat 1 hingga 13 insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum minal musyrikin. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa anna Allaha muhzil kafirin. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين آهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم أهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلوات وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين الله العظيم. Alhamdulillah, syukur Allah SWT diberi kita sekali lagi peluang untuk kita bersama pada malam Sabtu ni untuk kita bersama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tahniah dan syukurlah kepada penganjur siri ke-97. Alhamdulillah, kita insya-Allah kita doakan agar kita terus istiqamah. Mungkin saya kebetulan hari ini tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, kita memulakan dengan surah Taubah. Mungkin sedikit mungkin saya kongsi tentang ilmu Al-Quran sebelum saya masuk kepada apa yang saya ingin kongsi hari ini. Kalau kita perasan tadi, surah Taubah ni dia tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita baca
kita terus baca pada surah. Menurut ilmu Al-Quran, setakat apa yang kita tahu, inilah satu-satunya surah dalam Al-Quran yang tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi special sikit lah surah ni. Alhamdulillah kita dapat peluang baca dan jadi kalau kita kaji kenapa ini berlaku, mufassir dan ulama tafsir sebab ayat yang pertama itu adalah ayat yang menceritakan tentang keingkaran dalam peperangan, keingkaran dalam menurut perintah dalam peperangan. Jadi diriwayatkan bahawa ayat ini turun selepas perang Tabuk. Jadi mufassir menceritakan sebab Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bacaan yang bersifat Rahman dan Ar-Rahim. Tetapi Allah SWT memulakan ayat ini dengan nada yang marah kerana keingkaran umat terdahulu dalam dalam surah Allah SWT. Itu yang saya bacalah. So cuma saya nak beritahulah ini satunya ayat Quran yang tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. So insya-Allah saya akan mulakan saya punya ni, saya akan share. Okay. Hari ni saya nak bercerita sedikit tentang doa. Dah share ke cikgu? Dah boleh nampak ke skrin saya? Belum Okay. Belum. Nampak Okey. Okay, Alhamdulillah. So hari ni mungkin saya nak cerita sikit mengenai doa dan mungkin kita mulakan ini dengan kita mendoakan sahabat kita yang kita dengar telah mendapat positif COVID, dan sebab itu juga kita surau kita tutup, dan kita berdoalah agar kita semua dipelihara oleh Allah SWT kerana kita juga ada dalam surau semasa sembahyang Jumaat dan sebagainya. InsyaAllah Allah memelihara kita dan memberi kesihatan kepada saudara kita, sergani dan keluarga supaya sentiasa dirahmati Allah dan dipelihara Allah. Hari ini saya akan berkongsi sedikit tentang doa senjata orang mukmin. Doa ini kita wajar menganggap ia sebagai senjata kerana ia adalah kekuatan yang ada pada diri kita yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tahu bila kita berdoa hati kita tenang. Jadi dan doa ini adalah sesuatu perkara yang amat private, peribadi. Dia very personal kepada kita dengan Allah. Kita bergantung harap pada Allah, kita meminta dari Allah, kita menangis di hadapan Allah, dan doa ni bukan ritual, bukan satu seremoni. Malangnya dalam kehidupan kita ni kadang-kadang doa ni macam satu seremoni. Kita jemput seseorang baca doa, kita aminkan sahaja dan kita mungkin tak mengamalkan doa itu dalam konteks harian kita. Mungkin kita hafal sedikit doa lepas solat dan sebagainya, tetapi sama ada kita betul-betul meminta dari Allah Subhanahu Taala dan sebagainya itu, rugilah kita kalau kita tidak menganggap doa ini sebagai senjata kita, sebagai satu yang menunjukkan bahawa kita yakin bahawa Allah SWT akan membantu kita. Sebab itulah bila kita berdoa, kita mengingati Allah dan dengan sebab itu juga hati kita akan menjadi tenang. Dan kita juga selalu berzikir la haula wala quwata illa billah. Kita akur tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Dan dalam masa yang sama kita sentiasa membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Allah kita sembah dan pada Allah sahaja kita meminta pertolongan. So dalam Fatihah kita baca dan dalam zikir kita selalu cakap tentang
kita meminta pertolongan dari Allah Subhanahu Taala. Tetapi sebanyak manakah kita benar-benar berdoa dan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu Taala dan yakin bahawa Allah Subhanahu Taala akan memakbulkan doa kita. Dan dalam masa yang sama, adab kita berdoa pada Allah, surah Al-A'raf ayat 55, Allah berfirman, berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang lembut, menyukai orang yang melampaui batas. Jadi Allah SWT, bila kita berdoa tu maknanya kita memposisi diri kita dalam posisi seseorang yang ingin meminta pertolongan daripada Allah. Jadi sebab itu merendah diri, tawaduk, kita meminta daripada Allah yang membuat kita, yang menjadikan kita, dan yang mengetahui segala sesuatu tentang diri kita. Dan bila kita ingin meminta, kita memintalah dengan cara yang paling merendah diri dari Allah SWT, dengan memuji-muji Allah dan dengan keyakinan bahawa Allah SWT insya-Allah mendengar dan akhirnya akan mengabulkan doa kita. Dan Allah SWT banyak memberi perintah kepada kita untuk berdoa. Jadi sebab itulah saya mulakan tadi, doa ni janganlah kita buat sebagai satu seremoni. Dan kadang-kadang, minta maaf lah, kita kadang-kadang ni bila dah seremoni tu, kita tak fokus pun terhadap doa. Maknanya bila kita tukang baca doa tu, membaca doa di majlis selalunya, mungkin sekarang ni kita dah jarang pergi kenduri kahwin. Selalunya di kenduri kahwin kita tengah seronok bersembang, lepas tu ada orang dijemput untuk baca doa, kita terus bersembang dengan menadah tangan tetapi tidak mendengar apa yang diminta. Okey, jadi pada ketika itu doa sudah lebih kepada satu seremoni, satu agenda dalam majlis sahaja. Padahal doa itu adalah satu doa yang memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu lebih baik sebenarnya tuan-tuan dan puan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya kita berdoa secara peribadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak perlu kita berdoa secara berjemaah sentiasa. Kita berdoa semasa solat kita, doa dalam harian kita berdoa di waktu malam, kalau kita bangun qiyamul lail, kita buat tahajud. Itu adalah masa-masa yang paling afdal untuk kita berdoa, dan hanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala terus berfirman dalam surah Al-A'raf, sambung daripada ayat yang tadi, dan janganlah kamu membuat kerosakan di atas muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan mengharap. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang yang berbuat baik. Jadi doa kita ni, kita takut pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam konsep takwa, dan kita juga berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga konsep takwa. Bila konsep takwa bukan saja kita takut pada Allah, tetapi kita sentiasa merasa yang Allah Subhanahu Wa Taala berada di mana-mana, dan keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala itu ada dalam jiwa kita. Jadi sebab itu kita sentiasa mengharap pada Allah, dan dengan sendirinya kita acknowledge, kita mengakui bahawa Allah SWT itulah yang maha agung, yang maha agung. Kemudian Allah berfirman lagi dalam surah Al-Ghafir ayat 60, berdoalah kepadaku, pasti aku perkenankan doa kamu. Ini amat penting, kerana kita perlu yakin pada Allah SWT. Apabila kita berdoa, kita perlu yakin bahawa Allah SWT akan perkenankan doa kita. Dan ini adalah janji Allah dalam surah ini. Sesungguhnya orang yang sombong daripada beribadat dan berdoa kepadaku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan ini. Dalam masa yang sama, Allah SWT memberi peringatan kepada kita, janganlah kita sombong dan tidak berdoa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita sama-sama mengingatkan diri kita untuk kita mengambil masa untuk berdoa pada Allah SWT. Termasuklah juga selepas solat dan sebagainya, kita iringilah doa-doa yang kita ingin minta daripada Allah SWT itu dengan puji-pujian, dengan zikir yang kita lakukan selepas solat itu, semuanya adalah puji-pujian bagi Allah SWT.
dan insya-Allah kemudian diikuti dengan kita memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma itulah, kalau kita secara berjemaah kita banyak mengaminkan doa imam, jadi eloklah juga kita faham apa yang dibacakan oleh imam supaya kita tahu dalam hati kita inilah sebenarnya juga yang kita minta. Di samping kita mengaminkan, kita juga meminta perkara yang sama yang imam selalu baca, dan insya-Allah selalunya imam akan membaca doa-doa lazim, doa-doa yang sebenarnya diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So itu sebagai pengenalan kepada apa yang saya ingin kongsi pada hari ini. Satu peringatan kepada kita semua, kepentingan doa. Doa sebagai satu senjata yang Allah beri, dan insya-Allah kita berdoalah dengan cara yang paling baik, yang paling mulia, dengan merendah diri dan yakin bahawa Allah SWT mendengar dan insya-Allah akan memperkenankan doa kita. Mari kita pergi kepada doa yang saya ingin kongsi pada hari ini. Tapi sebelum itu, apa yang saya ingin cuba bawa pada hari ini ialah kita sebenarnya memang kita berdoa untuk dunia. Kita doa untuk dunia, kita doa untuk akhirat. Dan yang lebih penting itu adalah untuk kejayaan kita di akhirat. Tetapi kenapa kita memohon doa untuk dunia? Kerana kita perlukan juga dunia ini untuk beramal. Kalau kita tidak, sebab itu kita berada di dunia. Sebab Allah SWT menurunkan kita sebagai khalifah untuk kita beramal kepada Allah SWT sebagai hambanya. Dan tanpa dunia, kita tidak akan boleh pergi ke akhirat. Jadi sebab itulah kita sentiasa mendoa untuk kejayaan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita kena ada gandengan dunia dan akhirat, dan dunialah tempat kita beramal dan akhiratlah tempat kita mendapat balasan atas amalan kita di dunia. Dengan rahmat Allah SWT, kita berdoa agar kita mendapat kejayaan di kedua-duanya. Apa yang saya ingin bawa ialah hari ini kita berdoa, kita meminta, terutamanya dalam dunia kita ini, kita perlu juga beramal. Kita tak boleh hanya doa tapi kita tidak beramal. Bagaimana pandangan Allah SWT kepada kita kalau kita meminta macam-macam tetapi kita tidak melakukan amal soleh, kita tidak melakukan apa ajaran Allah, apa perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangannya. Jadi apa saja yang kita doa, kita perlu gandingkan dengan amalan. Jadi doa yang saya ingin kongsi adalah doa yang saya bagi rakan-rakan yang mengikuti kulten saya yang pertama dulu. Saya ada selitkan ini sedikit di ujung. Hari ini saya akan cuba kupaskan. Saya akan cuba kupaskan supaya kita memahami doa ini, dan doa ini sebenarnya sering dibaca oleh imam kita, dan saya yakin ramai daripada kita juga yang sering mengamalkan doa ini dan menghafal doa ini. Doa ini kalau kita carilah dalam internet dan dalam rujukan, dia lebih dikenali sebagai doa lindung dari hutang. Doa lindung dari hutang. Dan doa ini bila kita baca, sebenarnya dia mempunyai banyak kelebihan lain selain daripada hutang. Itu yang saya ingin kongsi hari ini untuk kita kupaskan doa ini, dan kita cuba lihat bagaimana amalan kita di dunia ini boleh kita gandingkan dengan doa yang kita minta daripada Allah SWT. Sedikit sejarah bagi rakan-rakan kita yang suka untuk mengetahui sebab doa ini ataupun cerita di sebalik doa ini. Doa ini adalah sebenarnya hadiah Rasulullah SAW kepada seorang sahabat dari kaum Ansar, namanya Abu Umamah. Dan satu hari Rasulullah SAW bertanya khabar kepada saudara kita ini, sahabat kita ini, dalam masjid. Dan dia dapati bahawa saudara kita ini berada di dalam masjid pada bukan waktu solat. Kelazimannya para sahabat di zaman Rasulullah SAW, selepas tamat solat mereka akan bertebaran di bumi ini untuk membuat kerja masing-masing lah, macam kita juga. Jadi cuma satu hari Rasulullah SAW nampak Abu Umamah ini berada di dalam masjid, dan Rasulullah SAW atas sifatnya yang mulia telah bertanya khabar
kerana dia juga nampak seperti sedang dalam duka cita. Jadi Abu Umamah ni pun berkatalah bahawa beliau memang dalam duka cita, kerisauan kerana masalah hutang. Jadi Rasulullah SAW kemudian menjawab, mahukah kamu aku ajarkan satu doa, insya-Allah jika kamu membacanya, Allah akan menghilangkan rasa duka citamu dan membantu melangsaikan hutangmu. Pastinya Abu Umamah menjawab, sudah tentu, maka Rasulullah SAW pun memberilah doa ini dan kemudian Rasulullah SAW bersabda, ucapkanlah pada tiba waktu pagi dan petang doa ini. Jadi sebab itu ia sering dijadikan sebagai wirid di waktu pagi dan di waktu petang. Dan fadilatnya, siapa yang mengamalkannya pada pagi dan petang, insya-Allah Allah akan menghilangkan daripadanya perasaan gundah, runsing dan Allah akan menolongnya terlepas daripada bebanan hutangnya. Jadi doa ini adalah doa yang amat bermakna kerana ia merupakan hadiah Rasulullah SAW. Dan kalau kita baca doa ini, kita akan lihat bahawa ia adalah doa yang amat berguna untuk kita di dunia. Kita doa ni ada macam-macam doa. Ada yang kita minta untuk di dunia, ada yang kita minta untuk akhirat, ada yang kita minta dalam konteks lebih kepada kita dengan Allah. Tapi isi doa ini banyak boleh kita kaitkan dengan kehidupan kita secara harian. Dan itulah yang insya-Allah saya akan kongsi bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Mari kita sama-sama insya-Allah berdoa menggunakan doa ini insya-Allah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kegelisahan dan kesedihan, dan aku berlindung denganmu daripada sifat lemah dan malas, dan aku berlindung denganmu dari sifat penakut dan bakhil, dan aku berlindung denganmu daripada bebanan hutang dan penindanan manusia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, amin, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat isi doa ini memang betul-betul kita boleh kaitkan dengan kehidupan kita secara harian. Jadi mari kita kupas satu persatu dan saya cuba kaitkan dengan amalan yang wajar kita buat supaya doa kita pada Allah SWT ini kita boleh kata pada Allah, ya Allah, aku telah berusaha, maka engkau berikanlah ini kepada aku. Jadi kita tak naklah jadi macam hipokrit, kita minta pada Allah tapi kita tak melakukan perkara itu. Kita tidak berusaha ke arah melindungi diri kita daripada perkara yang kita minta daripada Allah SWT. Jadi usaha, doa, tawakal dengan usaha. Jadi ini semua adalah ajaran agama kita dan itulah yang saya insya-Allah cuba kaitkan. Jadi kita lihat satu persatu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari kegelisahan dan kesedihan. Ini tuan-tuan dan puan-puan, satu perkara yang memang sukar kita kawal, kita hadapinya apabila kita berada dalam ujian Allah Subhanahu Wa Taala, kita berada dalam situasi yang tidak begitu kita senangi. So kita akan gelisah dan kita akan sedih. Dan ya, ini memang reaksi hati. Sebab itulah doa ini amat membantu, kerana kita meminta daripada Allah SWT secara spesifik untuk berlindung daripada kegelisahan dan kesedihan. Tapi dalam masa yang sama, kita juga perlu cari bantuan dan dapatkan nasihat. Ini kita, bila kita berada dalam situasi ini, kita perlu, di samping kita meminta pertolongan daripada Allah SWT, kita juga perlu mencari bantuan dan nasihat daripada ahli keluarga, daripada ibu bapa kita yang pastinya mempunyai lebih banyak wisdom, hikmah dengan pengalaman yang begitu lama, mungkin keberkatan dapat kita dapati daripada mungkin orang yang lebih
lebih berumur daripada kita, orang lebih berilmu pada kita, dan of course kalau kegelisahan dan kesedihan itu juga datang daripada kesihatan, kita juga bertemu dengan mereka yang pakar dan sebagainya, dia juga akan membantu kita dalam menempuhi saat-saat dan ketika-ketika yang kita berada dalam kegelisahan dan kesedihan. Tetapi Allah SWT menyediakan doa ini daripada Rasulullah SAW untuk kita berdoa dan menjadi senjata kita apabila kita ingin merasa kelegaan dalam kegelisahan dan kesedihan. Dan di sinilah konsep doa tadi amat penting, kerana kita perlu yakin bahawa Allah akan membantu kita. InsyaAllah dengan keyakinan itu jiwa kita akan lebih tenang, dan jiwa kita insya-Allah akan lebih dapat keluar daripada masalah yang kita hadapi dan kesedihan yang kita hadapi. Jadi apa yang saya nyatakan ini adalah untuk kita meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui doa kita dan keyakinan kita, tapi dalam masa yang sama kita juga perlu berusaha. Sekiranya kita berada dalam kegelisahan dan kesedihan, kita perlu mencari jalan penyelesaian, sama ada kaunseling daripada pihak lain ataupun mencari jalan keluar daripada lubang atau keadaan yang kita hadapi. Dan saya yakin kita semua menghadapi situasi dan pengalaman semasa pandemik COVID ini dalam pelbagai situasi, kerja, keluarga maupun masyarakat. Dan sekali lagi Allah SWT memberi janji kepada kita supaya kita yakin bahawa Allah akan membantu kita, dan yakin bahawa kita insya-Allah akan dapat mencari penyelesaian kepada masalah kita. Dan ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu Taala melalui firman-Nya dalam surah Al-Insyirah ataupun Alam Nashrah ayat 5 hingga 6, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kita selalu baca surah ini, dan maksudnya oleh itu maka tetapkanlah kepercayaanmu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Dan specialnya ayat Al-Insyirah, Allah SWT menegaskannya sekali lagi, 2 kali berturut-turut. Dan ulama tafsir mengatakan ini adalah emphasis yang diberikan oleh Allah SWT untuk kita meyakini bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, dalam apa saja kesusahan yang kita hadapi dalam dunia ini, insya-Allah Allah SWT akan memberi sesuatu penyelesaian, sesuatu kemudahan. Ini adalah akidah kita dan keyakinan kita pada Allah SWT dan janji-janji Allah SWT. So kita perlu yakin kerana ini adalah akidah kita, rukun iman kita, dan insya-Allah kita sama-samalah membantu untuk kita keluar daripada masalah yang kita hadapi. Jadi itu sedikit uraian yang mungkin saya dapat buat untuk doa kita yang pertama. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari kegelisahan dan kesedihan. Amin. Mari kita terus kepada yang kedua. Saya tak nak panjang sangat malam ni, okay? Sebab hari tu saya terlajak. Hari ni kalau boleh kita try lah cool 10 sebaik mungkin, tapi ini pun dah lebih dari 10 minit. Cuma mungkin kita tak terlalu panjang. Yang kedua, doa yang kedua, wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan aku berlindung denganmu dari sifat lemah dan malas. Jadi doa ini yang Rasulullah SAW ajar pada kita melalui sahabat tadi, dah mula masuk kepada atribut, sifat kita. Dan kita meminta perlindungan daripada Allah dari sifat tersebut. Dan sifat ini adalah 2 sifat yang negatif yang kita tahu. Kalau anak-anak kita pun, kita selalu marahlah, lemah dan malas. Jadi saya cuba huraikan, macam tadi saya kata, kita minta perlindungan daripada Allah supaya kita ni tidak lemah,
dan supaya ini kita ini tidak malas. Jadi kita kena fahamlah situasi ni. Situasi ni sebab kadang-kadang kita juga lemah dan kita juga malas. Jadi kalau kita dah sentiasa doa dan minta pada Allah SWT, bukankah wajar untuk kita menghindari diri kita daripada sifat lemah dan malas ini? Itu yang saya cuba bawa. Jadi lemah ni kalau dalam bahasa Inggerisnya ialah incapable. Maknanya lemah ni memang kita tak mampu, incapable. Dan dia bukan saja lagi lemah dari segi tenaga. Selalu kita kata lemah, longlai, tak ada tenaga. Tetapi lemah dari segi keadaan, situational incapability. Maknanya kita ni tak mampu nak buat atas keadaan. So apa keadaannya? Kita ni lemah bila kita tiada ilmu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab bila kita tiada ilmu, kita tak tahu betul ke, salah ke. Dan di sinilah ajaran sesat mungkin yang timbul, atau kita ikut-ikut, kita tidak faham dan sebagainya. Jadi sebab itulah Islam menyuruh kita mencari ilmu. Alhamdulillah kita di sesi ini, di sesi tazkirah setiap malam yang kita lakukan ini, kita mendapat ilmu. Tetapi ilmu yang kita dapat ini akan sentiasa tak mencukupi. Kerana ilmu Allah SWT itu begitu luas. Jadi carilah ilmu. InsyaAllah carilah ilmu. InsyaAllah dengan ilmu dan dengan rahmat daripada ilmu itu, kita akan keluar daripada sifat lemah. Tetapi kita terus tawaduklah, jangan sampai, sebab dia ada ekstrim can also be very dangerous. Bila kita ada ilmu, kita rasa bongkak, kita rasa terlalu pandai. Jadi kita kena balance. Tapi kalau kita tiada ilmu, pastinya kita lemah. Sebab kita boleh ditipu, kita boleh di misled. We can be misled. Kita boleh tersesat jalan apabila kita tiada ilmu. Kedua, kita juga lemah bila kita tiada jati diri. Ini juga penting. Kita lemah bila kita tidak ada confidence, kita tidak ada perasaan kehormatan diri, itu kita tidak ada. Jati diri is very important. Sebab itu kita akan lemah kalau kita ni ikut orang je. Kita tidak ada sifat kepimpinan, kita tidak ada keyakinan diri. Maknanya we don't have our self jati diri lah. I think kita semua faham maksudnya. Okay? Kita lemah juga bila kita tidak pernah ingin mencuba dan tiada pengalaman. Ini juga penting. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan, kita ni berada dalam kita punya zon selesa. Dan ataupun kita merasa sentiasa tak nak ambil risiko, kita tidak mahu mencuba sesuatu yang baru. Janganlah kita tidak ada ilmu, kemudian kita tidak juga ingin mencuba, kerana pengalaman juga itu memberi ilmu, memberi satu peningkatan kepada keyakinan diri. Jadi kita juga perlu keluar daripada zon selesa ini untuk mengelakkan kita daripada lemah. Kita juga akan lemah bila kita tidak bersatu. Jadi ini juga amat penting. Alhamdulillah di taman kita, alhamdulillah dengan usaha semua pihak, kesatuan kita amat utuh, dan kita berdoa agar insya-Allah kita sentiasa bersatu. Kerana pastinya kalau kita tidak bersatu, kita bergaduh, kita sentiasa mencari salah orang lain, kita akan lemah. Dan itulah masalah umat Islam di dunia kita ini. Kita nampak walaupun kita ni ramai, tetapi kita nampak tanda-tanda yang kita ni sebenarnya lemah sebagai umat Islam. Dan Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda pada sahabatnya bahawa umat Islam di akhir zaman nanti adalah seperti buih-buih di lautan yang boleh ditiup, yang melambangkan kita ini amat lemah. Dan panjang hadisnya, dan salah satu daripada sebabnya adalah kerana kita tidak mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga lemah bila kita tidak berdisiplin. So dan ini juga banyak dalam Al-Quran, terutamanya bila Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku
terhadap umat-umat sebelum ini dan juga umat-umat sahabat-sahabat juga dalam peperangan Uhud contohnya, di mana mereka tidak berdisiplin dan Rasulullah dan Allah Subhanahu Wa Taala menegur. Dan banyak kes kalau kita baca Al-Quran, benar Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan bagaimana umat terdahulu tidak berdisiplin, tidak mendengar arahan Allah Subhanahu Wa Taala dan akhirnya diberi balasan yang amat buruk di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. Jadi inilah mungkin pandangan saya bagaimana walaupun kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ayuh kita keluar daripada keadaan yang membuatkan kita lemah. Dan ini caranya yang mungkin, banyak lagi cara lain, tapi ini cara yang saya rasa sesuai dengan apa yang Allah SWT sendiri ajar dalam Al-Quran dan apa yang Rasulullah SAW juga ajar kepada kita melalui hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita juga akan lebah bila kita malas. So jadi ada kesinambungan lah daripada ayat ini, daripada doa ini, doa yang kedua ini, baris yang kedua ini, kita memohon perlindungan daripada Allah dari sifat lemah dan malas. Dan lemah itu ada kaitan juga dengan malas. Bila kita malas, kita juga akan lemah. Sebab kita tidak berdisiplin, kita tidak ada jati diri, kita tidak mampu untuk menunjukkan keupayaan kita sebagai pemimpin dan sebagainya. Jadi kita akan lemah. So, jadi ayat doa yang sama kalau kita bahaskan dan kita syarahkan tentang lemah ini dalam bahasa Inggeris, malas ini digunakan ayat unwilling. Okay. Tadi incapable sebab kita ni lemah. Tetapi malas ni kadang-kadang kita mampu tetapi kita tak nak buat. Kita malas lah. Kita malas. Unwilling. Dan ini penyakit kita semualah. Mesti ada masanya kita rasa malas sangat nak buat benda-benda yang baik dan sebagainya. Jadi itu adalah satu kelaziman dalam hidup. Jadi sekali lagi, oleh kerana kita meminta daripada Allah SWT untuk melindungi diri kita daripada kedua-dua sifat ini, kita juga bina keupayaan diri dan keyakinan diri dan kesungguhan untuk seboleh-boleh mengurangkan masa-masa yang kita ni malas. Terutamanya malas untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab rugi. Sebab masa yang kita ada di dunia ni amat sedikit. Dan kita tak tahu bila Allah SWT akan jemput kita, maka tamatlah masa kita di dunia ini. Bila tamat masa kita di dunia ini, kita sudah tidak ada peluang untuk beribadat pada Allah SWT. Tidak ada peluang untuk beramal soleh. Tidak ada peluang untuk kita meminta ampun. Kalau kita ingat balik apa yang saya bicarakan dahulu tentang prioritization, di mana keutamaan kita. Ini keutamaan yang kita kena lakukan. Jadi, jangan kita malas, kita cuba. Tapi tuan-tuan dan puan, memanglah kita ni manusia, kita ni lemah, kita ni ada batasan dari segi keupayaan kita. Di situlah tazkirah seperti ini, alhamdulillah bagi tuan-tuan dan puan yang istiqamah, saya yakin telah mendapat bukan saja ilmu, tetapi telah mendapat peringatan, telah mendapat kekuatan, telah being re-energized setiap malam. Dan ini adalah tujuan yang kita nak. Dan insyaAllah kita doa, kita semua diberi kekuatan ini dan kita mampu untuk keluar daripada sifat malas atau unwilling. Dan Allah SWT telah pun memberi peringatan kepada kita kerana Allah akan tanya bagaimana kita guna masa kita. Allah SWT akan menghisap masa dan penggunaan masa kita. Dan seperti yang kita tahu dalam surah Al-Asr, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Jadi kalaulah kita tak faham ayat ini, maka kita malas demi masa, maknanya we allow the time to fly, we allow the time to pass by. Dalam masa sekarang ini sudah kurang barakahnya tuan-tuan dan puan. Sebab masa kita seminggu begitu cepat, sehari begitu cepat, setahun begitu cepat. Ini dah bulan 11.
Kita masih lagi baru masuk bulan 2021, selepas 2020, tahun 2020 COVID. Sekarang ini kita dah hampir habis tahun 2021 dengan COVID juga, dan kita memang semua, saya yakinlah, kita rasa tahun 2021 ni begitu cepat. Jadi itu ulama mengatakan bahawa barakah masa tu telah hilang. Allah SWT dah tarik sikit barakah masa sebab kita rasa tak cukup masa aja. Maknanya bila kita dah tak cukup masa tu, janganlah kita malas. Kita perlu optimize masa kita. Kita perlu optimumkan masa kita. Kita perlu letakkan keutamaan yang betul. Sebab kita masih lagi banyak yang kita belum buat untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Taala. Dan ayat surah Al-Asr ini sekali lagi Allah Subhanahu Taala mengingatkan kepada kita bahawa kita akan rugi kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah, beriman, beramal soleh dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan juga dengan kesabaran. Jadi inilah Allah SWT akan tanya kepada kita bagaimana kita menggunakan masa kita, dan kalau kita membuang masa atas kemalasan kita, maka kita perlu menjawab pada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan kepada kita, dan dengan doa yang kita insyaAllah sama-sama hafal dan amalkan ini, Allah SWT akan hilangkan sifat lemah dan malas dengan usaha kita, dengan memahami bahawa kita juga perlu mengambil tindakan yang sewajarnya. InsyaAllah kita teruskan kepada yang ketiga. Ketiga, Rasulullah SAW mengajar, doalah wa'udzu bika minal jubni wal bukhl. Dan aku berlindung denganmu dari sifat penakut dan bakhil. Jadi doa ni tu yang saya kata dia special sebab dia adalah doa yang memang Rasulullah SAW ajar untuk kita hadapi masa-masa kehidupan kita. Dengan kegelisahannya, dengan kerisauannya, dengan sifat malasnya, dengan lemahnya. Sekarang kita meminta kepada Allah SWT untuk memberikan keberanian kepada kita. Sifat penakut dihilangkan sebab kita memohon perlindungan daripada Allah daripada sifat penakut, dan juga dikaitkan dengan bakhil. Dikaitkan dengan bakhil. Jadi satu gandingan yang agak luar biasa daripada penakut dan bakhil. Jadi apa yang kita boleh kaitkan mungkin adalah sifat penakut ni lawannya berani. Okay? Jadi sekali lagi, bila kita meminta perlindungan daripada Allah supaya kita berani, kita kena fahamlah apa yang akan membantu kita untuk jadi berani. Jadi sekali lagi, berani ni bila kita ada ilmu, kita ada pengalaman. Macam tadi juga, kita lemah kalau kita tak ada, tapi bila kita ada, kita rasa berani, kita rasa confident. Kita rasa confident, kita ni ada ilmu, kita faham, kita boleh buat keputusan berdasarkan ilmu yang sahih, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kita ada pengalaman, kita dah pernah buat ini, kita dah pernah buat itu, dan saya yakin kita semua ada pengalaman kita masing-masing yang tak boleh kita bandingkan dengan orang lain. Istimewanya kita ni, manusia ni, dengan pengalaman hidup kita yang pelbagai, berpuluh-puluh tahun kita hidup ni, macam-macam pengalaman yang kita ada. Tapi pengalaman itu perlu kita lalui. Ini yang saya kata tadi tu, kita mungkin akan merasa lemah kalau kita tak nak melalui pengalaman. Ramai juga orang yang tak nak melalui pengalaman, yang tidak mahu berani ke depan, tak mahu try, tak mahu cuba, tak mahu macam-macam lah. Kalau kita tengok dalam budaya kita di suasana musalla dan keagamaan, untuk jadi imam, untuk azan, untuk macam-macam lah. Ramai daripada kita yang merasakan dia tak berani untuk melakukan perkara itu. Mungkin kita tak pernah mengamalkannya. Sekurang-kurangnya dengan keluarga kita jadi imam. Jadi tahun lepas punya hari raya puasa dan tahun ni juga kita diberi peluang untuk kita menjadi imam, membaca khutbah, dan saya yakin itu telah memberi keberanian kepada ramai kita yang sebelum ni memang tidak ada peluang sebab ini dijalankan di masjid.
tetapi Allah Subhanahu Taala memberi kita satu ujian dalam masa yang sama memberi kita satu opportunity, satu peluang untuk kita menambah pengalaman dalam konteks membaca khutbah, dalam konteks berdoa dan sebagainya. Jadi ini penting, tuan-tuan dan puan, ini penting kerana kita keberanian itu ada ilmu dan ada pengalaman. Kemudian berani sama juga, berani bila kita ada jati diri. Okay. Dan berani juga bila kita berkata benar. Ini juga penting. So saya cuba kaitkan dengan ajaran Islam yang lain dan perintah Allah SWT yang lain. Sebab kalau kita banyak berkata bohong, kita juga akan hilang keberanian kita kerana kita takut. Kita takut sebab kita tidak berada dalam situasi yang benar, dan yang kita akan merasakan ada orang akan jumpa kita ke, akan polis ke, SPRM ke. Berani bila kita tak buat salah, sama juga. So bila kita berada dalam keadaan yang tidak benar dan kita buat salah, kita akan hilang keberanian kita. Kita akan mula menjadi penakut. Sebab itulah integriti, etika, profesionalisme itu perlu kita jaga sebaik mungkin sebab kita tak rasa takut. Kita rasa kita tak ada rasa apa-apa, kita tak buat salah pun. Apa yang kita nak takut contohnya. Jadi ini satu mungkin penerangan yang boleh kita fikirkan. Bila kita tak buat salah tu, kita insya-Allah tidak ada masalah daripada keberanian. Berani bila kita kerja dengan ikhlas, okey. Berani bila kita jaga integriti dan beretika. Berani bertempat. Saya letakkan juga berani bertempat. Ada kalanya kita terlalu berani sangat sampai boleh memberi risiko kepada kita punya nyawa dan sebagainya. Jadi ada juga berani bertempat. Berani dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ingat, berani, syaitan ni tuan-tuan dan puan, syaitan ni dia akan kacau kita dalam semua konteks. Dan godaan syaitan yang paling berbahaya adalah apabila kita membuat sesuatu yang baik. Bila kita membuat sesuatu yang baik, syaitan ni dia boleh kacau kita. Dalam keberanian kita nak melakukan sesuatu yang baik tu, kadang-kadang syaitan ni dia tambah lagi, dia bagi lagi dengan sifat yang kita riaknya, dengan kita takaburnya, dengan kita ujubnya. Jadi dalam kita buat baik tu pun syaitan akan kacau kita. Kerana janji dia kepada Allah SWT, dia akan menggoda setiap umat, setiap hamba Allah SWT itu, dan dia akan goda sampai kita ni sesat. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita kena hati-hati juga dalam kita berani itu. Sebab tu kita kena berani bertempat. Kita juga berani tapi kita bertawakal kepada Allah SWT. Berani, kita masih lagi kena tawaduk kepada Allah SWT. Jangan kita yakin sampai kita takabur. Itu dah satu ekstrim yang nanti sukar untuk kita kawal. Terlalu berani sehingga kan kita merasakan kita ini invincible. Kita ini tidak, siapa yang boleh kacau kita. Itu dah sampai ke tahap yang takabur, dan ini semua adalah kerja syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Konteks dare to fail versus remaining in comfort zone. Ini tadi berani yang saya cakap tadi. Kita kena cuba, kita kena tak apa kalah. Setengah orang je takut nak buat sebab dia tak boleh menerima kegagalan. Dia juga masalah kita. Jadi kalau kita tengok doa ni, walaupun kita gagal, walaupun kita sedih, doa ini mengajar kita untuk berlindung daripada Allah SWT, daripada kegelisahan dan kerisauan. Jadi janganlah sampai kita tak nak cuba, tak berani kerana kita ni tak nak kalah lah. Kita tak nak kalah. Dan kadang-kadang benda ini berlaku juga dengan anak-anak kita, terutamanya anak-anak kita yang cemerlang. Daripada kecil dia cemerlang, sekali dia terima satu keadaan yang tak dianggap cemerlang, kita kena bantu. Kita kena bantu, insya-Allah. Berani menerima teguran. Ini juga penting. Kita ni berani menerima teguran. Jadi itulah mungkin dan bila kita meminta kepada Allah SWT supaya kita tidak penakut, inilah dia berani
yang ingin kita capai dalam hidup kita, supaya insya-Allah kita sentiasa diberi perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam konteks bakhil ni sebenarnya kita boleh cerita panjang, tapi mungkin cukuplah dengan hadis ini. Hadis ini merangkumkan kedua-dua sifat yang dinyatakan dalam doa ini, iaitu berani dan dermawan. Antonim kepada penakut dan bakhil, lawan, kata lawan kepada penakut dan bakhil. Daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik, paling berani dan paling dermawan. Jadi tuan-tuan dan puan yang dikasihi oleh Allah SWT, ini adalah sifat Rasulullah. Rasulullah SAW bukan sahaja berani, bukan sahaja baik, beliau juga adalah dermawan, dan inilah sifat Rasulullah SAW. Dan dalam masa yang sama kita meminta kepada Allah SWT supaya kita jangan bakhil. Dan saya baru dengar baru ni ulama, ustaz ada seorang ustaz membicarakan tentang bakhil ni. Bakhil ni bukan saja dari si kedekut duit. Bakhil ni boleh kedekut ilmu, bakhil ni boleh tak nak tolong, bakhil ni boleh dalam konteks pelbagai dalam kehidupan kita. Bukan saja daripada haji bakhil yang kita selalu dengar cerita Piramli tu, yang tak nak bagi duit, tetapi kadang-kadang kita tak nak share ilmu kita. Kita bagi tapi kita simpan sedikit rahsia. Resepi sedap lah, resepi kita bagi tapi kita simpan sedikit satu ingredient yang kita tak bagi. Jadi bila orang yang menerima resepi itu masak, macam lain aja. Jadi itu pun juga dalam kategori bakhil. Tapi Rasulullah SAW tidak seperti itu, kerana Rasulullah SAW adalah seorang dermawan. Dan inilah sebenarnya amal jariah yang kita cari, tuan-tuan dan puan. Sifat yang tidak bakhil ini, lawannya adalah memberi, infak, sedekah, dan ini semua boleh dikategorikan sebagai amal jariah, iaitu pahala kita yang terus mengalir walaupun kita sudah tidak hidup di dunia ini. Dan kita tahu ada 3 yang Rasulullah SAW nyatakan: anak yang soleh yang mendoakan kita setelah kita meninggal dunia, ilmu yang kita ajar yang dimanfaati oleh orang, dan ketiga adalah segala infak yang kita lakukan, dan amalan itu berterusan dan banyak amal jariah yang kita boleh lakukan. Jadi doa ini amat penting kerana dia juga membantu kita untuk hidup dengan lebih berani, dan kita dapat mendapat amal jariah yang amat penting dalam kehidupan kita. Saya mungkin ingin selitkan, ada amal jariah, ada juga dosa jariah, tuan-tuan dan puan. Jadi kita kena fikir juga, terutamanya dalam budaya internet, kadang-kadang apa yang kita nyatakan itu menjadi ikutan, dan yang diikuti itu adalah satu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan na'udzubillah min zalik, kita dah mati, benda tu masih berlegar-legar di dalam ruang maya, dan dia menjadi punca kepada dosa jariah yang berpanjangan walaupun kita telah mati. Kita minta pelihara daripada Allah SWT. Sebab itu berhati-hati apa yang kita kongsi, apa yang kita nyatakan, apa yang kita hujahkan, perlulah insya-Allah berlandaskan kepada hadis Rasulullah SAW yang sahih, dan juga kepada ajaran Allah SWT dalam Al-Quran. Ini untuk mengelakkan kita daripada mendapat dosa jariah, walhal kita sebenarnya nak mendapat amal jariah. Akhir sekali, tuan-tuan dan puan, barulah tiba kepada topik hutang. Wa'udzu bika min walabatid daini wa qahrir rijal. Dan aku berlindung denganmu dari bebanan hutang dan penindanan manusia. Jadi Rasulullah SAW menggandingkan hutang dengan penindanan manusia. Jadi kita ni memanglah tak lari daripada hutang. Cuma kita ni perlu pastikan hutang yang kita buat itu kita dapat urus. Jadi adalah, kalau kita tengok financial manager, dia akan cakap kita jangan hutang lebih daripada berapa peratus daripada kita punya income dan sebagainya. Di sini selalunya keberhutangan yang kita buat itu adalah melangkaui apa yang kita perlukan.
between the must have, the good to have and the not needed. Jadi kalau kita berhutang kepada yang the not needed, itu kita cari pasal tuan-tuan dan puan. Tapi kalau kita berhutang atas keperluan yang must have, kerana Allah uji kita punya keupayaan dan juga rezeki yang Allah beri itu agak sempit. Di sinilah doa ini amat berguna kepada kita. Jadi bila kita berhutang itu tuan-tuan dan puan, kita perlu ingat bahawa hutang datang dengan tanggungjawab. Dan dalam surah Al-Baqarah, saya tak sempat nak cari tadi, Allah SWT memberi peringatan kepada kita. Ada satu surah, satu page ayat yang panjang, satu page ayat itu menceritakan tentang berhutang. Dan Allah SWT dan Rasulullah SAW mengingatkan bagaimana kita perlu menyelesaikan hutang kita, kerana hutang kita ini akan dibawa ke akhirat. Jadi sebab itulah kita elakkanlah daripada berhutang yang tidak dapat diurus. Dalam masa yang sama, insya-Allah doa ini akan membantu kita. Sebab tuan-tuan dan puan, hutang ni kalau kita tak hati-hati, dia boleh membawa ciri yang tidak baik, yang ada kesan kepada kita di akhirat. Kita tak nak ni. Kita tak nak ni. Contohnya tidak bertanggungjawab. Bila kita tidak bertanggungjawab, itu adalah satu perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Menipu, kadang-kadang kita menipu sebab kita dah tersepit, kita menipu dalam kita berhutang. Macam-macam lah, kita pun tahu, saya rasa tak payah saya kembangkan, tapi tendensinya ada kalanya orang yang berhutang dia akan beri berbagai kelah. So ini yang maksud saya, dia boleh membawa kepada ciri yang tidak baik yang ada kesan kepada akhirat, dan ini perlu kita elakkan. Tidak tunai janji, contohnya janji nak bayar dan sebagainya, kita tak tunaikan. Dan selalunya kita sukar untuk keluar dari kitaran hutang. Salah satu daripadanya kredit kad kita lah. Kredit kad kita ni dia memang high interest kalau kita tak bayar kita punya bulanan punya cost. Jadi kita akan sukar untuk keluar dari kitaran hutang. Dan begitulah juga kalau kita berhutang dengan pelbagai si piutang orang, kita juga sukar untuk keluar. Dan itulah akhirnya Rasulullah SAW kaitkan dengan penindasan manusia. Kerana dengan hutang ini kita akan begitu lemah. Kita akan hilang keupayaan diri dan kita akan bergantung harap kepada macam-macam orang. Orang yang, kalau orang itu ikhlas dan tidak ada rasa apa-apa, memang ingin menolong kita, tak apa, Alhamdulillah. Tetapi tanggungjawab kita tetap kita kena lunaskan hutang tersebut. Tapi tuan-tuan dan puan, kalau kita terdesak, kalau kita tidak mengurus hutang kita dengan baik, kita kadang-kadang berhutang dengan orang yang memang nak cari duit atas kita. Dan inilah dia waqahrir rijal, penindasan manusia ini boleh berlaku kerana dia sudah pun berlaku dalam kehidupan manusia sekarang, di mana kita lihat bagaimana ramai orang tertekan kerana hutang. Dan ini di kawasan di Malaysia ni namanya Along lah. Jadi kita tahu dan kita nampak bagaimana kita simpati terhadap rakan-rakan kita yang berada dalam situasi ini. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan, doa ini sebenarnya amat relevan kepada kehidupan harian kita. Dan itu yang saya cuba kaitkan, dan bagaimana kita insya-Allah perlu berusaha supaya di samping kita berdoa, kita juga perlu berusaha untuk mengelakkan daripada perkara-perkara yang kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat itu saja. Terlajak juga, saya tadi nak letak 10.30 juga, tapi terlajak juga. Saya mohon maaf kepada semua. Saya insya-Allah memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa yang kita kongsi ini akan memberi manfaat kepada kita, dan marilah kita sentiasa mengamalkan doa ini, doa yang merupakan hadiah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita melalui sahabat kita tadi, dan seperti yang saya cuba kongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan, dia memberi pengertian yang amat bermakna kepada kehidupan kita.
InsyaAllah itu saja daripada saya pada malam ini. Saya mohon maaf sekali lagi kalau contoh-contoh yang saya beri itu mungkin tidak sesuai. Saya mohon maaf. Tapi niat saya hanya untuk memberikan kefahaman kepada kita atas doa kita. Dan tuan-tuan dan puan, bila kita baca doa, untuk kita menghayatinya, satu kita kena faham. Kita kena faham apa yang kita baca, dan kita kena reflect, kita kena apa yang kita minta sebenarnya. Sebab doa ini semua adalah ajaran daripada Rasulullah SAW. Kalau doa yang Arab tu, kita sebenarnya kita dapat daripada Rasulullah SAW. Ataupun kita dapat daripada ayat Quran. Sebab dalam Al-Quran begitu banyak doa yang Allah SWT berikan kepada kita dan kemudian diambil oleh Rasulullah SAW sebagai amalan. Dan semua doa ini boleh kita fahami macam apa yang kita buat malam ini kerana dia amat bermakna. Jadi bila kita berdoa itu, kita betul-betul menjiwai apa yang kita nak. Sebab kalau kita nak minta daripada manusia, kita akan susun ayat kita akan cuba. Kalau kita minta dengan bos kita, kita akan rehearse dan macam-macam. Jadi ini kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, the ultimate creator, kita punya pemberi rezeki, kita punya Tuhan yang menjadikan kita kena faham apa yang kita doa. InsyaAllah barulah dia menjadi senjata yang kuat kepada kita, dan yakinlah Allah SWT akan membantu kita. Sekian saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan balik kepada Cikgu Rahim. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ribuan terima kasih diucapkan kepada Prof yang telah menjadi khalifah membaca surah Al-Quran tadi. Dapat sama-sama kita kenal daripada Prof yang telah Prof sampaikan tadi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya saya nak jemput tuan-tuan dan puan-puan untuk berinteraksi. Saya tak mau panjang cakap. Allah nak bagi peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan. Silakan kalau tuan-tuan ada perkara nak disembangkan, nak berinteraksi Prof lah, silakan. Ustaz Khairul ada ke? Macam ada tapi tak apa kot. Tak, cuma satu kalau ada kesempatan lah kan. Sebab alhamdulillah terima kasih Prof kongsikan banyak benda-benda yang sangat-sangat yang orang kata belian lah pada saya lah. Memang kaitan dengan hidup kita lah. Cuma satu saja, macam kita kata kadang-kadang ni sebagai seorang penuntut kan, dia memang dia nak cari ilmu, tetapi pun sama juga dia punya orang fun dia tu kurang sikit kan. Macam mana? Maksud saya kita nak menuntut ilmu tapi kita terpaksa pinjam ke ataupun macam mana kan. Duit penting, ilmu penting kan. Itu macam mana tu kan? Dari segi hutang Ustaz. Hutang. Ya, selalunya mana orang ngaji. Selalunya kalau hutang ni dia ada dia punya kaedah membayar balik lah kan. So contohnya kalau kita, bagi saya lah pandangan, sebab di universiti pun banyak kes yang sebegini. Kalau kita berhutang, satunya kita kena sedaya upaya kita dapat ilmu dan kecemerlangan dalam ilmu itulah. Jadi lepas itu macam PTN lah kan. Jadi orang akan dia kerja, dia bayar balik dan sebagainya lah kan. So itu satu cara lah kan, satu cara. Tapi selalunya dari pengalaman lah, sebab di universiti pun kami banyak mengurus isu-isu ni. Dia
dia lebih kepada berhutang kepada perkara-perkara yang tak diperlukan. Okay. Rasulullah SAW ada bersabda lah yang saya cantik hadis tu. Kaitan dia ada tiga pesanan Rasulullah lah. Satu dia kata, Rasulullah kata solatlah seperti solat yang terakhir. Okay, itu kita selalu dengar dalam konteks ihsan. Kedua, Rasulullah SAW kata jangan bercakap sekiranya selepas kita bercakap kita perlu meminta maaf. Itu dari segi perbuatan kita. Dan yang ketiga dia kata tak silap saya lah, jangan kita sentiasa menginginkan apa yang orang ada. Kan? Maknanya yang ketiga tu yang selalu yang kacau. Kita berhutang kerana orang lain ada, bukan benda yang kita mampu. Tapi bila berada dalam kesempitan, betul-betul kita bermasalah, itu memang dibolehkan, kan. Jadi ada kaedah-kaedah yang kita perlu buatlah. Yang menjadi amaran daripada Rasulullah dan Allah ialah apabila kita secara orang kata sedar kita cuba untuk tidak melangsaikan hutang. Sebab tu sahabat kita tadi Abu Umamah tu amat risau sebab dia tahu akan kepentingan untuk menyelesaikan hutang. Jadi insya-Allah mungkin dengan doa ini Allah SWT bantu kita, dan saya yakin ramai daripada insya-Allah hamba Allah kita dalam suasana kita yang membantu ni akan bantulah, boleh bantu melangsaikan hutang kawan-kawan kita dan sebagainya. Insya-Allah. Wallahu a'lam. Ustaz. Susah nak jawab soalan Ustaz. Boleh. Saya nak jemput apa Mamu Ramjan pula. Dia minta apa saudara Ramjan berinteraksi. Silakan Ramjan, Dennis Trader. Ada ke Ramjan? Silakan. Lama tak dengar suara. Tak buka mikrofon Ramjan, tak buka mikrofon. Okey, tak prepare soalan Ustaz. Tak apalah. Tak apalah, sembang sikit pasal tak lama tak dengar suara. Bagi orang lain dulu Ustaz. Ni kalau ada saya tanya Ustaz. Cikgu tak buka sound cikgu, speaker tak buka. Oh, tak buka pula. Oleh kerana masa kita dah suntuk dah, cukup dah bagi peluang kat saudara Ramjan bercakap, berinteraksi dan kita dengar suara dah. Jadi rasanya setakat sudah interaksi kita pada malam ni. Terima kasih dia ucapkan kepada Prof, kepada tuan-tuan semua yang menyertai program pada malam ni. Alhamdulillah pada malam ni kita punya jemaah kita sekitar 40 lah, 40, 41, 42 segi, patah balik 40 sekitar tu, insyaAllah. Ada peningkatan. Semalam pun bilangan jemaah yang ada pun sekitar 40 juga, Alhamdulillah. Kita harap kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk terus istiqamah mengikuti program ni dan juga mengajak kawan-kawan yang lain untuk menyertai, insyaAllah. Sebenarnya dengan penyertaan tuan-tuan memberi kekuatan kepada kita. Kerana kita menjemput tetamu insya-Allah dari merata seluruh rantau negara kita yang ada yang berpengalaman, ada yang baru dan sebagainya, dan kita amat kalau sekiranya bilangan penyertaan sangat sikit, kita rasa sangat segarlah, nak senang kita segarlah kepada tetamu yang kita jemput insya-Allah. Jadi harap sangat tuan-tuan terus menyertai dengan penyertaan tuan-tuan, insya-Allah memberi tenaga kepada program ini untuk kita teruskan insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk malam besok pula, tetamu kita untuk malam besok ada sebenarnya dalam Google Meet kita pada malam ni, meninjau pada malam ni, iaitu anak kita di taman kita ni, iaitu Ustaz Muhammad Redha bin Aliuddin. Ustaz Muhammad Redha bin Aliuddin.
Tuan-tuan mesti tahu kan siapa bila dengar saya sebut ni. Anak sahabat kita, teman kita, anak anda kepada saudara Alihuddin kita dan juga Puan Fauziah. Jadi insya-Allah akan bersama kita dengan besok insya-Allah. Jadi tuan-tuan jangan lupa untuk bersama dengan anak muda kita ni yang insya-Allah akan dapat memberikan kita ilmu pada malam esok. Jadi untuk malam ni sebagai penutup dia, mohon kepada Prof untuk bacakan doa untuk kita aminkan bersama. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min qalbatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Kau rahmatilah majlis kami ini ya Allah, kau rahmati dan berilah manfaat kepada kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ada di antara kami yang diuji oleh-Mu ya Allah. Kau berikanlah kekuatan kepada mereka untuk mereka terus dapat menghadapi ujian-Mu dengan baik, dapat redha atas ujian-Mu dan dapat kembali lebih sihat dan lebih kuat dari mata kaca-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau teruskanlah kami supaya istiqamah dalam mencari ilmu-Mu ya Allah, untuk kami memahami dan menghayati atas ilmu-Mu ya Allah, dan untuk kami mengamalkan segala apa yang Kau berikan kepada kami dan Kau perintahkan kepada kami, dan dalam masa yang sama kami juga dapat berkongsi ilmu kepada mereka supaya kami dapat mengajar mereka dan mendapat manfaat daripada ilmu yang Allah SWT beri kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau berkatilah kami, Kau berkatilah taman kami, Kau lindungilah kami semua dan Kau berikanlah kekuatan dan kejayaan kepada kami di dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna minkum taqabbal karim. Sekali lagi terima kasih kepada tuan-tuan dan puan semua. Sekian saja program kita malam ni. Jadi kita sampai sekali saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Jumpa lagi. Terima kasih Prof. Terima kasih. Terima kasih.